Kita start sesi kita. Bukan umur kita Al-Fatihah. Iya, kenapa? Iya, ini amin. Muhammad Akmal, salam Akmal dia tawaf. Okey. Okey. Jadi apa pergi tengok dekat chart sekarang ni. And then sedia maklum semua tadi Kiki ada satu kejatuhan besar. Okey, kejatuhan sebab apa ni? Soalnya saya tak pergi pukul 3 pagi, bye. Okey, saya tak apa ni? Saya tak apa pula. Kenapa dia terjun ni? Inflasi. Okey. CPI naik. Okey. Berapa persen naik ah? Berapa persen CPI naik? Berapa persen CPI naik? Okey. Saya masukkan jap indikator profit loss. Indicators. Profit loss. Okey, ni akaun ni saya baru masuk 1000 pound. Okey, saya masuk pakai dulu sell. Bismillah. Okey. Okey, so sampai atas ni total 30 pound. 9.2%. Ui, tinggi kan? Okey, jujurnya saya beritahu untuk fundamental saya taklah arif sangat. Okey, cuma tadi dapat sembang-sembang Abah, dia kata inflasi rate naik and then jadi untuk long term Dow Jones ni possibility dia akan lagi junam. Pattern dia lebih kurang macam ni. Okey, so ni pattern kat sini. Pattern sini. Lebih kurang lah. Okay, jap. Amirul Hamzi, kalau modal 10 pound, berapa lot cikgu? Okey, 10 pound, berapa range risiko? Kena tahu tu. Okey, barulah kita tahu berapa lot yang kita gunakan. Okey, saya dah start masuk sell. Saya ingat tadi kalau saya punya, lepas tengok situasi ni, apa yang saya nampak, saya akan masuk re-entry sell dekat kawasan-kawasan ni. Masuk sell. Tapi nampak dia start turun pula. Slow GB entry 3 lot. Okey, kalau 3 lot dia boleh MC kat mana dengan ratio berapa? Okey, jap kita buka calculator. Mana calculator? Okey, calculator app. Ni. Okey. Jap. Nampak tak calculator? Boleh follow ke? Boleh, sila follow. Okey. Boleh pakai lot halus dulu sebab predik saya bila dia naik lagi dekat range ni, kita ada range kawasan sini dalam 400 pip, 500 pip, saya nak re-entry sell. Re-entry sell. Okey. Jadi tak nampak chart cikgu, tak nampak chart. Saiful Ejan tak nampak chart. Jadi nampak tak? Okey, nampak. Okey, tadi Hamzi tanya 10 GBP saya entry 3 lot, 3 sen, 30 sen. Okey, kalau 30 sen bermaksud berapa stop loss, berapa akan MC? Jadi kiraan dia 10 USD bahagi dengan 30 sen. Okey. Jadi dengan range 33 pip dia boleh MC. 33 pip boleh MC. So apa yang kita nampak dengan range sekarang tak sesuai. Kecuali kalau dia nak full margin tu, terpulanglah. Okey, boleh nampak Hamzi? Boleh faham? Okey, position sell dah start run profit. Sikit-sikit. Sebentar Okey guys, take 5 jap, ada tetamu datang. Saya nak turun bawah ambil tetamu. Okey, saya lock BE dulu, takut kan saya turun naik-naik dia fly. So saya secure dia BE dulu. BE dulu. Faham. Kalau satu layer 0.1 betul. Okey, kalau modal 10 USD ataupun 10 pound masuk 0.01, account tu boleh tahan sehingga 1000 pip. Bermaksud kalau dia pergi 1000 pip baru MC. Jadi kat sini boleh nampak dengan range ni berapa lot yang sepatutnya dia masuk. Okey. Sekejap guys, bagi take 5, saya nak turun jap ambil tetamu. Ni kita sambung. Ini saya dah lock BE dulu sebab takut nanti saya naik dia tiba fly floating pula. Jadi saya target kat atas tu kita nak cari re-entry sell.
Okey, Assalamualaikum. Sambung balik. Alhamdulillah tak kena DE. Okey. So, malam ni saya nak cerita pasal apa? Saya nak sama-sama apa? Macam apa? Tak pandai. Okay, kita sekap lah. Ini scalping pun 127 pip. Okey. So sambil-sambil ada ada sell ni saya nak scalp buy. Masuk besar sikit lah. Berapa nak masuk lot? Berapa nak masuk lot? Okey, saya masuk lot 25 sen. Stop loss kat sini dalam 7 pound. 7 pound kat sini. Siapa nak follow sila. Saya dah letakkan risiko saya untuk ni 7 pound. Lebih sikit ni 10 pound. Dah cacat sikit lah sebab impact daripada news tadi kan. Okey, ni nampak. Abah demam. Ya Abah. Abah tak berapa siap lagi. Lot 10 GBP lah. Nak follow sell atau buy? Sekarang okey, nak untuk swing kita akan fokus untuk sell. Untuk scalp saya akan cari buy lah macam ni. So ni kalau kena stop loss 10 pound, lepas tu boleh cari re-entry sell. Tapi kalau nak terus fokus untuk swing, korang nak fokus untuk swing pun boleh. Kalau macam ni, alamak ni saya tak sell ni. Contoh lah kan, korang nak sell pun boleh sell, stop loss kat atas ni. Amirul Hamzi. So macam ni saya buy dulu untuk dapatkan dia retrace ke area sini. Kemudian saya akan cari re-entry sell semula. So make sure kalau macam lawan trend ni ready stop loss lah. Aduh, dah terhit TPE awal sangat. Hang masuk Hamzi masuk berapa? Okey. So nak TP berapa pip ni? Masuk besar range. Kita ambil TP 20 pip. 20 pip. Bismillah. Okey. So kalau kena TP sini baru 5 pound. Okey, sini stop loss 10 pound tak apa. Tak sesuai langsung. Okey, nampak gaya macam nak turun? Tak apa, tunggu je. Okey, sampai nak sembang apa malam ni? Nak cerita pasal technical ke? Apa? Ada nak tanya pasal technical ke? Ada yang tak tahu lagi pasal Dow Jones? Siapa yang baru first time join malam ni? Amirul Hamzi, mak saya. Okey. Saya Pak Cik Ruzairi, my bestie. Okey. Hafiz saya ni, Hafiz bukan banyak kali Joe Danok, Rafidin, Pak Cik saya. Okey. Cerita pasal Fibo retracement. Saya baru. I feel. Pak Cik satu lagu. Okey, macam nak kena soalan. Siapa yang ada follow by tu ready lah nak kena soalan. So saya nak cover re-entry sell. Okey. So saya re-entry sell, stop loss sini lah atas ni. Okey. So total risiko saya kalau dia pergi sini dalam 33 pound. Cikgu nak belajar detail dengan cikgu boleh ke? Detail macam mana tu? Cerita pending order tadi. Okey. Cerita cloud Ikimochuku. Mak tak pandai. Macam dapat set entry masa news tadi. Okey. Boleh? Okay, bagus soalan. So sebab kita dah masuk position, saya dah masuk position and then risiko saya dah nampak kat sini 33 pound. And then target kalau ikut daily, ikut daily ni sebenarnya kita boleh swing lah kat bawah sini. Okey. Tapi yang swing tu dekat lot 5 sen. Sekejap saya ubah stop TP dia. Okey, yang lot 25 sen ni saya nak TP slow, TP dekat je lah sebab scalping. Okay, and then dia pun dalam kawasan sideway ni. Okey, 10 pound. Okey, macam mana dapat entry masa news tadi? Okey. So, kita tengok kat technical. Okey, sebelum tu kita tengok dekat kawasan big round number. Paling mudah nak marking, kita nak dapat view market, keadaan market, range market, kita letaklah big round number. So, sini 31,500, okey. And then sini 31,000. Okey, untuk yang baru join, ini adalah big round number. Yang mana big round number ni kita guna pakai rujukan di Dow Jones untuk range pergerakan Dow Jones. Maksud kalau kita nampak pergerakan dia between harga 31,500 ke 31,000,
Bermaksud perjalanan daripada high ke sini ke low sini sebanyak 500 pip. Okey. Kemudian kita tambah lagi sini 30,500. Mana 30,500? Okey. Lagi. Okey, so sekarang ni kita nampak pergerakan harga berada di range harga tiga harga ni. Okey, lagi jelas kita lihat kat daily lah. Kat daily yang mana daripada semalam, hari tu kalau ingat itu time live saya, saya ada target dia nak pergi 31,500 tapi tak sampai, dia terus pergi ke 31,000. Now dia breakout pergi ke 30,000, target kita boleh pergi ke 30,500. Okey, boleh sampai ke tak? Make sure position kita dengan keadaan risk yang sesuai. Okey, menjawab soalan Ref heads to you. Lain nama ni. Okey, macam mana dapat entry tadi? Simple je. Kita tengok kat sini ada trend line. Okey, kat sini ada trend line. And then siapa ingat saya pernah share bagaimana dapatkan SNR. So kita boleh ambil kawasan pertukaran buyer and seller ni sebagai zone SNR. Okey, sini zone SNR. Okey. Kemudian boleh filter lagi di H1, cari kawasan yang sesuai, mana yang ada pertukaran buyer and seller. So, macam sini kita boleh filter lagi kecil halus kat sini. Okey, kawasan sinilah. Jadi sebenarnya tadi kat sini banyak PO, layer. Jadi lepas dah tutup tu ada tinggal sikit je. Okey. Menjawab tak pertanyaan tu? Ini contohlah. Dapat position tadi. Sebenarnya banyak entry tadi. Bawah-bawah pun ada. Okey, floating bawah. Kemudian bila dah terjun tadi, close tinggalkan sikit. Market open tadi macam slow. Yes, sebab dah penat tadi. Impact news pukul 8.30. Jadi tengok open dia, apa dia buat M1? Macam tu dia main. Candle kita nampak kecil lah. Tapi range, kita boleh nampak dia open tadi 9.5. Okey, dia naik 70 pip. Okey, now adakah dia buat kenaikan? Kalau ikut secara teknikal, apa yang saya nampak kat sini, dia cuba breakout trend line sini. Maknanya news tak boleh lawan trend besar. Okey, news ni membantu pergerakan dia lebih cepat. Okey, macam ni. Maknanya news tak boleh lawan trend besar. Okey, trend dia masih menurun. Kalau kita tengok sini trend masih menurun. Okey, kita tengok perhati betul, trend masih menurun. Okey, di daily pun dia tak solid breakout secara teknikal secara teknikal dia tak solid lagi breakout kawasan trend line sini. Okey, bila dah solid breakout barulah kita katakan ia berubah trend. Okey, mana tadi? Okey, ni trend line ni. So kalau technical ni valid, possibility dia boleh naik dulu. Tapi saya nak fokus sell je lah. Tadi buy dah kena stop loss kan? 10 pound 10 pound. So saya fokus follow trend. And then saya dah nak pasang PO kat sini. Saya nak pasang PO. Okay, sekarang total risk 33 pound. Kalau kat atas ni 200 pound. Okay, 200 pound. Jadi kat sini saya nak pasang lot sikit-sikit 0.005. Okay. Jadi setiap analysis yang pakai sell limit 30,800. 30,800. Lambat betul. Okey. So tak boleh modify. Order sell limit. Asal guys tak boleh ubah kat sini. Okay, try sini kali modify. Saya tak boleh modify. Oh, okey dah boleh. 30,800 modify. Okey, saya nak buat PO setiap 100 pip. Ni 800, so sini 900. Sell limit 900. 30,900.
Lepas 900 berapa? Mana PO tadi? Oh, sama pula. Okay. 30,900. Kemudian tambah lagi 3100. Inilah 3100. Ini kau ni boleh buat swing. Boleh buat swing. 30. Oh, ni tak biasa guna pending order manual tu ni. Okey, ini 31 100. Modify 31 100. Okey, jadi total kat sini sekiranya dia fly, okey sampai sini lah. Okey, sekiranya dia fly sampai atas ni saya akan loss 250 pound. Okey, rasa macam nak tambah satu lagi kat sini. Cukupkan 31,200. Ni order. Market resolution, pending order, sell limit 31,200. Okay, so total contohlah stop loss saya kat sini ataupun cut loss saya kat sini around 282 pound. Apa hasil Ashraf Sub? Apa hasil news tadi? Okay, hasil news tadi positif and then CPI berapa rate tadi CPI? 1.95 berapa tadi? 9.1, 9.2. Okey, thank you. Okey, sekarang dia naik, biar dia naik, target saya biar dia ambil semua PO saya and then risiko. Okey, risiko sekiranya dia kena stop loss, maknanya dia reverse semua kau dia naik, saya akan loss around 282 pound. Maaf kalau saya cakap, tapi rasanya dia nak test semula 30,900. Moga-mogalah kalau dia test 30,900 memang nice lah, sebab ni pun kalau secara teknikal kita boleh nampak kita marking support and resistance. Ini adalah kawasan support, breakout dan resistance. So ni kawasan yang kemungkinan dia boleh try, and then sini pun sama. Yang ada satu kawasan support, breakout, resistance. Okey. Now apa panggil hampir samalah dengan kawasan PO saya iaitu big round number. Next lagi ada kawasan support, breakout sini. Okey. Sini pun dia dikatakan kawasan resisten. Dan last sekali area sini. So daily lah dengan PO saya start 100 pip dekat kawasan resisten. Kalau dia against technical ni, dia naik, saya dah nampak saya akan loss 282 pound. Ya. Kenapa nak ambil semua PO? Boleh nak buy pun boleh. Nak buy boleh. Tadi saya ada buy tapi kena stop loss. Okey, nak buy boleh scalping dulu. Jadi saya ada buy. Kalau mula-mula masuk tadi, ni saya ada buy tadi, kena stop loss ni 9 pound. Kena stop loss. Macam mana dapatkan cut profit loss tu cikgu? News apa yang mempengaruhi Dow Jones? Okey, news kita faham. Dow Jones ni bergerak atas value saham-saham di US, iaitu 30 saham di US. Jadi apa-apa news berkaitan saham ataupun US, dia akan bagi impact. So macam tadi ada CPI, itu antara impactnya. So kita boleh nampak lah macam mana impact dia. Okey, lain-lain. Sekejap saya baca komen. Maaf saya baca. Kenapa tak buy? Nick Sahar kenapa tak buy? Okey. News apa yang berguna? Okey dah. Cikgu, macam mana? Okey. Indie profit loss tu, Gram tengok rasa nak scalping buy je. Sekejap saya check. Okay. Untuk dapatkan indie profit loss tu,
korang boleh pergi dekat bahagian sebelah kanan atas sekali ni, dia ada ni MQL5. So MQL5 ni korang kena register dulu, sekejap je register and then kena login. Selepas dah login, just klik button search ni, online search profit loss. Okay. Sekejap, saya baca komen. Cikgu, sorry. Okay, Azrul. Cikgu boleh share berkenaan value market 50% tu tak? Okay. Macam mana nak tahu fake out, breakout dan rejection? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dapatkan yang ditanda cikgu, maksudnya setting dia. Oh, setting dia. Okay. Setting dia, right click, pergi dekat indikator ni. Okay. Dekat indikator, kat input ni. Ambil account currency. Jangan ambil point. Okay. Oh, dah naik dah dia. Kita tak sempat nak buy. Sekejap. Biar dia ambil. Saya nak saya malah nak serabut ada floating buy ke. Saya nak dia naik, ambil semua PO ni kat kawasan-kawasan resisten. Okey, siapa nak scalping buy silakan, tak ada masalah. Macam sana. Okey. Macam mana nak tahu fake out, breakout dan rejection? Okey. First, fake out. Fake out ni pun benda yang dah berlaku baru kita dapat detect, kecuali kalau dia dah biasa baca chart tu and then boleh kenal pasti benda tu fake out atau tidak. So macam saya, jujurnya saya untuk fake out tu saya tak mahir. Okay. Untuk breakout, basically macam ni lah. Breakout contoh macam ni, kita ambil lah kawasan support atau BRN ni sebagai support. Okay, ataupun sini. Kat sini kita boleh nampak candle sampai kat sini reject, turun. Reject, turun, reject, turun and then breakout. So bila ada confirmation breakout macam ni, dia retrace kat kawasan yang breakout ni and then ada engulfing. Nampak tak ada engulfing? Okey. Jadi kita boleh gunakan kawasan ni sebagai entry sell. Entry sell pula. Entry buy. Ini untuk kawasan resistance, breakout and then support. So macam mana nak tunggu? Kita jangan bila dia breakout and then dia turun tu kita terus buy jangan. Sebaik-baiknya tunggu ada petanda buyer masuk baru masuk buy. Okey, ini contoh untuk apa tadi, breakout and then re-entry untuk resistance becoming support. Manakala untuk support becoming resistant, okay, contoh macam ni, dia breakout ada re-entry. Okay, ni kalau dapat sini nice lah. Okay, dekat ngam-ngam kat biro nama and then dia turun, kemudian dia turun, dia naik. So kat sini kita tunggu ada rejection seller, baru kita boleh re-entry dekat support becoming resistant. Jadi kita tunggu ada seller masuk and then sell, stop loss lah dekat atas ni. So secara teknikal and then benda dah jalan ni kita nampak dia reverse, kena stop loss. Okay, clear untuk breakout tadi. Amirul Hamzi. Kamarudin Ismail, maaf cikgu keluar dulu. Okay, baik, sila. Malam ni position saya santai-santai je, saya cari swing untuk sell. Okay, itu tadi untuk breakout and then rejection. Rejection macam tadi lah. Okay, cari contoh lain Cari contoh lain mana lagi? Okay, contohlah kita gunakan 31,000 ni sebagai support and then the breakout. Bila dah breakout sampai kat sini, sampai semula dekat support, breakout, resistance, nampak ada seller masuk atau petanda seller masuk ataupun react, macam ni H1, kita nak filter lagi kecil, stop loss lagi kecil ataupun zone lagi kecil, kita buka lah time frame kecil. Okay, mungkin dekat M5, M15 dah ada petanda seller masuk, so boleh sell kat sini, stop loss atas ni, target kita ke next bid round number. Okay, jelas untuk konsep breakout dan rejection. Okay, lagi ada apa-apa nak tanya? So untuk position macam ni je lah. Okay, saya fokus kat kawasan ni support, breakout, resistance. So nampak macam mana market react dekat kawasan SNR and then dia buat movement. So macam ni H1, kita boleh tengok, kita filter di H1, di M1, nampak seller react. So kat sini siapa nak, contohlah kau nak beduk besar kan, masuk kat sini, stop loss kat sini, kecil je. Jom jadi seller, sila sebab untuk fundamental dah jelas.
Okey, inflasi rate naik, jadi fokus je lah untuk sell. Boleh ulang untuk profit dan loss, maaf newbie. Profit loss mana tadi? Indikator ke? Amar Yusof, TP 3050 ke 3. InsyaAllah, saya target based on daily pun, saya nampak boleh pergi ke 30,500. InsyaAllah, moga-moga lah. Sebab pattern daily ni sama macam macam ni. And then kalau kita tarik trend line daripada sini, sini, dia masih dekat bawah trend. Masih dekat bawah trend. Daripada kawasan sideway buyer, sideway daily. BRM untuk Nasdaq sama ke dengan Dow Jones? Alamak, saya tak mahir sangat dengan Nasdaq. Sekejap kita boleh tengok kot untuk indikator. Okey, Hamidi Harun untuk indikator. Amirul Hamzi, sekarang ni boleh entry atau tunggu masuk zone? Okey, tadi M1 dah masuk zone. Kalau nak masuk boleh. If equity kecil, letak stop loss kat atas ni. Letak stop loss kat atas ni. And then, scalping lah. Nak scalping sampai sini boleh. Nak paku lot tu ikut pada equity masing-masing. Joe Branko, CPI naik. Next, Fed perlu naikkan lagi interest rate untuk menekan inflasi. Betul. Betul cikgu untuk indikator. Okey, so untuk indikator tadi, dekat PC sahaja tau. Kat PC saja belah kanan atas ni ada MQL5. So kalau tak ada lagi MQL5 kena contohlah. So kena register ni. Klik register. Sekejap saya klik register. Okey. Ni buatlah username apa-apa and then email register, nanti dia akan next step check email apa semua, verify. Okey, bila dah settle boleh login. Kejap saya login. Okay. So bila dah login, barulah kita boleh search indikator profit loss tu. Just search je. Just search and then pergi dekat sini, dia akan keluar tau. Kalau rasa macam, tak jumpa lah mana satu ni. Okay, ni sekarang kat search, kita pergi dekat market. Pergi dekat market. Okay. Pergi kat market, search lagi sekali profit loss. Rasanya saya ada buat video macam mana nak download, macam mana nak guna semua indikator ni. Alhamdulillah hit TP 5, tahniah. Okey, saya punya belum TP lagi yang sell tadi. Okey, tak apa, ini yang saya nak swing. Okey, sambung tadi profit loss, klik ni and then download, settle. Itu saja. Oh, dia naik pula. Okey, bagus juga dia naik. Saya nak dia ambil semua PO saya. Okey, sekarang korang nampak tak view market macam mana? Korang nampak tak view market macam mana? Nak saya ulang ke? Okey, kita tengok pada monthly. Monthly jelas dia buat penurunan and then siapa ingat last week ataupun minggu ni kot saya ada share dia start dekat support. Okey, dia start dekat support. Okey. Kemudian dekat support monthly ni dia start. Kemudian bila kita weekly sini ada bullish engulfing, ada petanda buyer masuk and then normally possibility boleh naik. Tetapi nak tunggu weekly belum siap, kita tengok daily. So di daily ni kita boleh nampak belum lagi ada petanda buyer yang solid and then kat kawasan trend line ni masih dalam trend. Maksudnya still menurun. Jadi boleh fokus untuk sell hingga ke 30,500. Okey, kita tengok M1 lah. Siapa ada hold position lagi? Position buy ke, position sell? So, macam saya cakap tadi, akaun ni saya baru depo 1,000 kan, 1,000 pound. Jadi aim saya nak swing akaun ni untuk 1,000 pound dengan total risiko saya sebanyak 282 pound. Okey, ini risiko saya. Jadi saya tahu saya punya risiko tak sampai 30% pun. Okey, boleh nampak ni 28.49%, tak sampai 30%. Maknanya kalau dia reverse saya cuma loss
maksimum 30%. Ini cara bagaimana kita nak jaga money management yang betul. So tak adalah kita terus tekan lot besar. Dia reverse, habis equity kita dulu baru jalan. Kita nak benda tu. Cikgu boleh explain pasal Google buat stock split. Itu saya tak arif lagi. Mungkin boleh simpan soalan tu, nanti sesi Abah boleh bagi soalan tu kat Abah. Dia naik, kita berduduk sell sampai dia jatuh duduk. Jom Renko. Paku je. Momentum dah cantik ni. Just kita jaga MM dan dalam yang sama ruang ataupun range dia ni agak besar dalam 720 pip. So kat sinilah peranan money management, bagaimana kita nak gunakan lot yang betul supaya akaun dapat bertahan. Okey. Jadi view di H4 tak jelas sangat, ataupun kalau kita nak marking kawasan SNR tak ada tak banyak sangat zone dia. Di H1 kita ada kawasan yang agak jelas. So kat sini support, breakout and then menjadi resistant. Okay, so kalau untuk korang nak scalping ke apa, bila korang dah kenal pasti kawasan SNR tu, buka je time frame kecil. Okay, ada petanda seller masuk, korang beduk lah dekat kawasan resistant tu. Jadi korang nampak ini adalah atas ni kawasan exit untuk loss, bawah ni exit untuk profit. Dia naik dulu. Nazri listen typing discount. Siapa yang fokus sell boleh fokus sell. Siapa yang fokus buy boleh cari discount. Make sure account cantik, buat DCA dengan betul. Cikgu sorry ni Cikgu Iman ke atau Pak Cik je? Siapa? Teka agak-agak siapa? Agak-agak siapa? Pak Cik. Tak tahu Cikgu Pak Cik. Asal suara saya dengan Cikgu Iman sama. Suara saya dengan Cikgu Iman lebih kurang. Penyanyi ni kumpulan apa tu? Lebih kurang teman lama. So macam hari tu, sesi live hari tu saya ada cerita. Saya dengan Cikgu Iman memang kawan lama lah. Daripada 2006 rasanya, 2006 kita orang sekolah yang sama, asrama yang sama, bilik yang sama, guru yang sama. Lepas tu dah habis madrasah tu, kita orang pergi mahat pun, kita pergi mahat sama-sama. Lepas tu dah habis kat mahat tu, sambung belajar masing-masing. Ada yang wholesale lagi. Laju pula korang komen, korang chat. Saya nak baca satu. Suara fan MU. Tak tahulah, bedal je. Nyanyi cikgu confirm terjun jeruk. Ada yang wholesale lagi tak? Ke scalp je? Okey, Telur Masin. Awak hantar ke host and penis. Okey, tak apa. So, macam saya cakap tadi, sekarang ni saya nak target untuk re-entry sell. Salah satunya adalah sebab impact daripada fundamental, keputusan CPI tadi. So, kat situ saya cari fokus to re-entry sell, dan secara teknikal saya gunakan kawasan support becoming resistant ni untuk saya re-entry sell. Jadi daripada between PO ke PO ni adalah 100 pip, and then sesuai dengan kawasan support becoming resistant. Kemudian total risiko saya dalam 28.49%, around 282 pound. So kat sini saya cari untuk swing sell. Okay, moga-moga boleh terus break sampai low. So secara trend line ni kalau tarik sini, dia dah breakout sini. Okay, secara trend line daily pun kita nampak ada breakout dan nice ni. So ikon ni memang saya nak santai untuk hold swing sell. Set up duit. Set up duit. Abang kan dia set up duit ni. Okay, Max Cavalera. Nyanyi cikgu confirm terjun jeruk. Mana tadi? Ada yang hold lagi tak? Okay, macam naik terus cikgu. Boleh, bagus. Kalau naik bagus lah. Saya nak dia makan semua PO. Sebab baiknya. Sebab saya dah ready, total risiko saya 282 pound. Trading sama. Umur berapa ni cikgu? Tak payahlah. Pakcik ni fan tegak MU ni. Jangan cakap macam tu. Marah nanti budak-budak MU. Kena bersemuka dengan pakcik dengan Cikgu Iman baru cam suara Ashraf. Ashraf ni pun salah seorang kawan lama saya kat sekolah. Kita kat madrasah mana Ashraf? 2006 2006 ke 2005 tak ingat. Yalah. Sama-sama kena belasah dengan ustaz kena rotan.
SL di mana cikgu? Okey, macam yang korang tengok sekarang ni, stop loss saya kat atas ni. Okey, sebab saya account ni saya nak fokus untuk swing sell, impact daripada news tadi. Dan total risiko 282 pound. Okey, kalau korang account agak tak sesuai dengan range tu, range ni agak besar. Okey, range ni stop loss daripada atas ni ke entry paling low saya hampir 700, hampir 800 pip ataupun dalam 750 pip. Okey, kalau korang rasa tak sesuai dengan tak sesuai account korang tak sesuai dengan range ni, korang boleh filter time frame kecil, cari kawasan yang sesuai. So macam sekarang ni kawasan paling high dia kat sini. Okey, kawasan paling high dia kat sini. Jadi korang boleh gunakan kawasan sini sebagai stop loss. Kawasan sini sebagai stop loss, and then range daripada sini ke sini dalam 100 pip. Jadi gunakan lot yang sesuai dengan modal yang berdasarkan modal. Okey, jap. Cikgu Rukia market sikit. Cikgu main jiwa betul. Okey, ni tengah market tengah okey ni. Saya hold lagi. Hold apa Azwan? News baru pocik lah. Esok kita main bola sekali. Jom. Apa aja main bola. News Marbuzu. Mana tu? Kita dah kat cyber dah ni. Dah warm up dah. Pakcik, boleh cerita sikit tak pasal news CPI tadi? Okey, pasal news macam saya cakap tadi, saya tak berapa arif nak cerita pasal news. InsyaAllah korang boleh simpan soalan tu, nanti sesi dengan Abah, minta Abah terangkan. Cikgu, kalau TP ni semua berapa profit dia? Okey, nanti jap lagi kita buka. Saya apa-apa, saya kira dulu saya punya risiko, nanti baru saya tengok saya punya risk. Saya punya reward. Maaf kalau terlepas bas kod ada sharing tadi. Okey. Jika naik sampai 31,000, boleh buat full margin sell. Sila. Max Cavalero, salam 40 semua, akaun MC kita depo. Kelang. Okey, Ashraf. Show awet baru. Fats WS. Tahu siapa ni. Inilah fans. Bukan kan. Inilah fans MU Tegar. Kalau korang potong darah dia, korang buka baju dia, bercop-cop logo MU kat badan dia. Cikgu, nanti free keteng-keteng. InsyaAllah boleh, Roger je. Kalau 10 GB boleh grow ke cikgu? Boleh, insyaAllah boleh. Cuma cari time frame yang sesuai dengan modal tu. Kalau ada keadaan market sekarang, korang boleh gunakan M1 untuk scalping. Ambil dulu scalping. Growkan account tu. Sebab kalau nak swing, rasanya boleh untuk kawasan-kawasan ni. Tapi korang, siapa nama tadi? Tapi Amirul Habizi kena masuk lot 1 sen. Kena kental sikit lah, kena tahan. Bayar dah tak berbayar ni pakcik, betul. Saya nampak macam tu juga. Untuk long term lah. Moga-moga. Tengok floating berapa tu? Floating 18 pound. Ni, floating 18 pound. Fats WS terbaik. Saya hold lagi sell. Okey, kita geng. Start betul trade field ni cikgu. Yes. Cikgu dekat markas ke? Suara tu macam ramai. Ada tamu dekat markas. Go MU Abang Fuad Khamis. Nak selamat masuk mikro. Okey, betul. Masuk mikro korang boleh praktik, boleh latih untuk yang baru, sebab tadi saya rasa ramai kot yang PM saya baru buka account apa semua kan. Jadi kalau takut nak guna standard ataupun professional, korang boleh guna account micro. Okey, account micro dia kiraan dia macam ni. Kalau masih tak tahu lagi, saya share. Okey, contoh korang deposit 1 USD, okey. Contoh 1 USD. Tapi minimum nak deposit sekarang RM10. Saya ambil lah 2 USD. So 2 USD kalau guna micro dia akan jadi 200 USM. So korang praktik lah dulu. Daripada 200 USM ni macam mana korang konsisten, jaga lot, korang fahamkan behavior Dow Jones. Okay, bila dah rasa yakin, deposit lah seketul 200 USD ataupun 200 pound and then layan market ni. Okay. Assalamualaikum Zai. Wah, beduk sell follow Raden Effect. Ni Raden Effect ni sifu saya ni. Nanti dalam grup sifu Raden rajin. Dia rajin sangat share analisa, share mapping. Korang support sikit bila dia share mapping. Amirul Hamzi, bukan lot 0.1 tapi satu lot. Maksud macam mana tu? Cikgu markas kat area mana tu cikgu? Kat Cyberjaya. Zai jawab salam. Dah jawab.
Sekejap mesej banyak ni, bawah ni, shock betul lah Trade. Tapi saya pakai account Pro. Pakcik lepas ni akan ada quote kat Trade. Belum tak sure lagi. Tak sure lagi. Sebab sekarang GBP pun dah sedap. Sekejap guys. Sekejap. Okay, hentak selagi boleh. Sila. Office saya dekat Cyber 8 boleh ni kata insyaAllah. Apa beza Do 30S dan Do 30B? Kalau grow account swing atau scalping? Kalau nak grow, okay, sebenarnya dia depend pada masa kita. Kalau ingat saya pernah share tentang time management, depend pada masa kita. Kalau dia tak banyak masa nak hadap chart, bolehlah cari setup untuk swing. Kalau banyak masa, dia boleh scalping, okay? Scalping untuk growkan account. Just scalping 20-30 pip untuk grow sikit-sikit tak apa. Biar lambat tapi selamat pun boleh. Do TP, sikit lagi. Okay, ni bawah ni ada satu lot 25. Okay. TP ni dalam 10 pound, nak cover yang saya punya stop loss tadi, stop loss buy. Okay guys. Do TP, depo 40 GBP, kau profit 22 GBP. Alhamdulillah, tanya. So kerasnya dia nak pecahkan low tu. Apa nama dia ni? Baik guys. Tujuh, 8, 6, 7, 6. Okey, market tengah dindong je, tak ke mana. Sebab tu saya better saya cari fokus untuk swing sell je. Dia naik kita balon. Cuba lucu gua kerja. Okey, sila-sila. Jumpa Zai esok main bola. Lama tak main bola. Kasih tempoh 30-20 lele lah dia insya-Allah. Okay, kalau korang perasan perangai dojo ni selepas dia ada satu impact yang besar, okey macam ni 700 pip, dia akan sideway. So sideway tu korang untuk yang scalping boleh ambil peluang untuk scalping. Letak full margin ke apa tu peluang lah. So itu behavior dojo. Kalau dia lepas ada satu pergerakan yang agak besar, dia akan sideway. Dia penat lah, dia penat apa semua. And then sampai masa dia akan sambung gerak laju. Okay, so kalau macam keadaan sekarang secara teknikal, sama ada dia akan gerak laju naik atas dulu and then sambung turun ataupun terus turun. Okay, tadi ada yang tanya berapa profit kalau dia terjun. Okay, profit saya kalau dia terjun saya ambil sini, first TP kat sini saya profit dalam 150 pound. Okay, ini dekat H4 punya low. Kalau lagi satu low dalam 500 pound, maknanya dalam 50% lah daripada saya punya equity atau modal. Sell lagi. Hijau zil memang cuma dia slow lah. Macam saya cakap tadi, lepas dia ada satu pergerakan yang agak besar, dia akan sideways. Tak percaya, kita cuba tengok. Okay, contoh macam ni. Nampak tak yang ni, candle ni? Okay, selepas dia ada satu pergerakan besar, dia akan sideways. So sideways inilah peluang korang untuk scalping. Tapi hati-hati, lepas dia sideways, dia akan sambung buat movement.
Sama macam ni juga. Okey. Sama macam ni juga. Okey. Sama macam ni juga. Selepas dia tiba-tiba ada satu momentum besar, dia akan sideway. Okey, lepas sideway tu sama ada dia akan buat satu trending balik ataupun re-entry panggil continuous trend ataupun dia akan buat reversal. So macam ni predik saya selepas ada satu momentum besar ni target dia boleh terjun lagi. Sekejap. Baca komen sekejap. Baca chat. Pukul 2 pagi ni baru gelap laju. InsyaAllah. Moga-moga. Ambil Poppy 30650. Sikit lagi nak ambil 3 PO lah saya. Ayo naik lagi. Biar ambil semua puluh 3 dapat. Ayo ramai juga. Saya target biar dia naik lagi habis. Tak apa. Malam ni biar float dulu tak apa. Ni hari ni hari apa? Rabu. Esok Khamis dia terjun. Pun tak apa. Tak kisah. Sebab macam saya dah tahu. Saya dah ready. Risiko saya untuk loss sebanyak tadi stop loss sini 200, ambillah around 30%, 300 pound. Cikgu. Oh, Amirul Hamzi. Sekejap saya cek dulu saya. Tengah buat manipulation, okey. Apa beza S and B? Okey, untuk S saya tulis sini. Okey, untuk S 0.01 lot bersamaan 0.01 USD per pips. Okey, itu kalau ada guna USD lah. Ini untuk S. Kalau M macam mana pula? M dia double, maksudnya kalau M 0.01 lot bersamaan 0.10 USD per pips. Okey, ini untuk M. So kalau B lagi besar. Jadi jangan tersilap pilih lah, jangan tersilap pilih simbol. So ni 0.01 lot bersamaan 1.00 USD per pips. Okey, ini beza simbol. Okey. Itu Amirul Hamzi menjawab tak soalan saya? Menjawab tak? Cikgu, kalau DJ ikut pengalaman cikgu, dia akan sideways sampai ke mana ya? Contoh macam keadaan sekarang. Okey. Ada masa dia akan retrace sehingga 50% and then drop. Contohlah kalau kita nak ambil daripada momentum sell ni, pergerakan seller ni, dia akan kadang-kadang dia akan reverse 50% and then drop. Okey. Ada juga dia tak buat reversal, dia sideways kat sini, dia terus drop. Okey, contoh macam saya tunjuk tadi, contoh kat sini. Okey, macam ni. Dia drop. Dia sideways, tengok dia naik berapa persen? Tak sampai 50% pun. Kalau tarik Fibo, level mana? Tak sampai pun 18. And then dia terus drop. So kalau macam ni pun sama. Bila dia naik, okey, ada momentum, and then dia retrace, tak sampai 50% pun boleh pergi. Jadi kat sini, just prepare saya punya risk apa semua, and then saya punya strategi, saya ready PO kat area sini, area sini, area sini, area sini. And then kalau dia reverse, inilah risiko saya. Okey, menjawab tak Azrul? Awal pagi hit TP 350 muka-muka. Kalau PO atas terus tak boleh ke? Maksudnya macam ni saya boleh, tapi risaunya perangai dojo ni dia tak sampai. Jadi saya masuk je PO kat semua kawasan support dia kami resistant. Kemudian saya dah prepare saya punya risk. Okey. Dia menjawab alhamdulillah. Faham cikgu. Okey. TP lagi 650. Baik. Agak-agak Okey. Ya, selalunya dia akan sampai 50% cikgu. Kalau sampai 50% itu memang panggil diskaun sangat-sangat. Kita cari contoh, ada tak yang dia retrace sampai 50%? Okey. Ada tak yang dia retrace sampai 50%? Okey, contoh macam ni. Zoom sikit. Okey, nampak tak ada momentum ni? Momentum pump. So sampai tak 50% dia retrace. So retrace 50%,
and then dia sambung jalan. Okay. So macam ni, nampak dia naik ni, dia tak semestinya sharp 50% tu. Just kita dapat dapat average range yang dia boleh turun. So macam ni, lebih daripada 50% baru dia naik. Sebab tu ni, yang sekarang ni saya buat PO macam tu. Okay. Possibility kalau dia retrace, okay, retrace, so dia boleh makan PO saya sampai kat sini. Ada rezeki terjun, dia terjun. Kalau tak ada rezeki kena stop loss, dia kalau tak ada rezeki terjun, dia akan fly, kena stop loss dia. Okay. Menjawab tak? Azrul? Tidur dulu, nanti 2 pagi bangunlah. Sila. Oh, faham. Oh, faham cikgu, terima kasih sama-sama. SNR paling sesuai di time frame berapa cikgu? Okey, kalau korang perasan tadi, okey, ini contoh yang saya marking sekarang. Kita tengok keadaan sekarang. Saya marking support, ini adalah support. Okey, support. Kenapa saya katakan support? Sebab kawasan ni, okey, kawasan ni, sekejap saya zoom balik. Tadi, kenapa saya gunakan sebagai support? Mana dia? Okay. Sebab kawasan sini, cuba korang tengok, ada pertukaran buyer and seller. Okey, sebab tu saya gunakan kawasan sini sebagai support. Okey, contohlah kita dah marking dekat H1 and then kita dapatkan kurang floating, nak dapatkan sharp, kita buka lah time frame kecil M1 atau M5. So macam keadaan sekarang, bila dia sampai ke M1 apa dia buat? Kita zoom sikit. Apa dia buat? Ada petanda seller masuk. Jadi korang boleh cari position kat area sini. Selepas nampak ada seller masuk, korang beduklah kat sini. Range TP kat sini dalam 100 pip. Okay, so beduk kat sini, TP dekat low. And then, secara teknikal, yang ini yang berlaku, kenapa dia pergi. Tapi, kadang-kadang dia tak pergi total ke low sini. Jadi, macam mana kita nak secure ataupun kita nak mudah buat profit. Okay, kalau ingat saya ada share pasal range. Okay, contoh macam ni, range dia ada 130 pip. Okay, daripada sini, saya ambil kawasan sini lah. Contoh entry kat sini kan. Kawasan sini, range dia ada 130 pip. Okay, 130 pip. Jadi, korang boleh ambil 20% saja. Okay, ambil je dulu 20% daripada range ni. Maksud 130 pip, 20% berapa? Cuba. 20% daripada 130 pip. 13, 26. Okay, 26 pip. Ambil lah 30 pip. Jadi daripada sini, kalau korang entry kat sini, stop loss kat sini, 26 pip sampai tak 26 pip, 30 pip confirm sampai. Selebihnya dia pergilah. Ini cara macam mana korang boleh disiplinkan diri ambil range yang mudah. Yang mudah boleh buat profit. Cikgu, ikut pengalaman cikgu, dia akan bawah dari 50% ke atau dia akan lebih? Dia akan lebih. Macam tadi pun, kalau tengok saya marking tu pun, dia pergi lebih. Yang saya tarik guna Fibo kan. Okay, contoh macam, okay, ni tak. Okay, ini contoh dia against. Maksudnya, pak sampai kat sini, dia reverse, kau. Dia reverse, okay. Dia bantai dulu dalam 1000 pip kan ni. 1000 pip, baru dia reverse. Sebab tu pentingnya kita uruskan kita punya risiko. Okey, contoh lain. Okay, ini. Okey, ini. So, ini ada satu momentum. Buyer masuk. Okey. Macam ni, okey lah. Dengan kat 50% naik. Lepas tu, turun balik. Sebenarnya keadaan sekarang ni, macam saya cakap tadi lah. Saya nak cari peluang sell. Okey, kawasan di mana? Kawasan support dan resistance di time frame H1. Okey. Macam mana untuk malam ni? Ada yang masih floating lagi? Ada yang masih hold buy ke hold sell? So 25 sen ni nak set TP kat sini ke nak open? Sayang ni kalau kena TP.
Masih cikgu tinggal 2 PO belum ambil. Ambil sell ke? PO sell ke PO buy? Mungkin ada juga kawan kita yang suka dengan pattern ni. Okey, ni kalau ikut structure, siapa yang faham tentang structure, dia boleh scalping. Sini adalah lower low. Okey, sini lower low. Okey, lower low. And then atas ni apa? New high dia. High daripada mana? High daripada area sini. Okey, high daripada kawasan sini. Ni. So kira high. So macam mana nak entry? Bila dia retrace, pak kat low ni tak lepas, and then nampak ada tanda buyer masuk, pakulah sini, TP dekat high sini. Ini untuk scalping buyer based on structure. FAT WS tengah buy, steady. Saya nak hold lagi sell, naik kita sell, turun ambil profit masuk order. Sila. Bagus macam tu. Turun profit ambil, naik sell ambil. Ulang-ulang tak apa. Kita sebab nak fokus untuk withdraw dan profit. Macam account ni saya khas deposit £1,000. Okey, plan saya nak swing. Sebab tadi sebenarnya sebelum ada new CPI tu, okey, sekejap okey, kalau tengok saya depo pun berapa tadi? Account history, okey, saya depo 13, 15, 44. Okey, sekarang berapa? Saya nak buang TP. Saya nak biar dia terus lah. Sayang sebab dia tak naik, ambil PO dulu. Okey. So sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 17.15, pukul 10. So saya depo maknanya petang tadi pukul berapa tadi? Pukul 4 lebih ke 5 lebih. Ni. Sebabnya saya nampak dekat daily ni ada peluang secara teknikal. Apa yang saya nampak, peluang untuk sell. Untuk swing sell. Hari tu masih time live, saya ada share. Asalnya saya nak cari peluang untuk buy sampai atas ni, tapi dia dah pergi awal. Now saya nak cari peluang untuk sell pula. Reason macam ni lah. Di daily nampak trend line ni, so memang santai insyaAllah. If the breakout, okay, if candle ni dia dapat makan kawasan shadow ni semua, dia close, insyaAllah boleh terjun lagi. Satu saya prepare account ni, saya ikut £10, target nak swing, okay. Swing berapa boleh dapat? Kalau low terdekat kat area sini, saya dapat dalam £500. Ambil dalam 50% daripada saya punya modal. Saya deposit £1,000, target buat profit 500%, 550%, £500. Okey, sangatlah. Masuk santai, tak ada pressure. Okey, risiko saya, risiko berapa tadi? Risiko saya kat sini dalam 285, around 30%. Okey. Saya rasa tu saja untuk malam ni. Market pun slow-slow macam ni je. Siapa yang dapat ambil peluang scalping, tahniahlah, sila. Okey, kita tutup majlis kita. Sampai sini saja kot. Kita just tunggu result dia ni. Moga-moga dia terus drop sampai ke low sini. Low sini area 30k. Dapat 30k ni pun dah nice sangat dah. 30k. Ni siapa, kalau yang Kak Guru asyik tanya nak hold sampai mana? Okey, untuk keadaan market sekarang Okey, keadaan market sekarang apa yang nampak kita boleh target ke 30k dengan syarat. Okey, dengan syarat macam saya cakap tadi, daily ni dia kena close, okey, dia kena close dalam keadaan solid, the big semua shadow ni. The big shadow ni semua lagi extra, lagi bagus, the break big round number. Macam ni contoh the break big round number. Saya pun nak try lukis candle dummy okay, the big ataupun break big round number. InsyaAllah ni ada peluang cerah untuk ke 30,000. Sekiranya tak menjadi, katalah esok ataupun lusa tiba-tiba dia sebab shadow je macam ni. Possibility kawasan 30,500 ni kawasan buyer yang kuat. Buyer react dekat kawasan ni sangat kuat. Okey, mantap. Relax dulu Zan, yang dulu ke cerita.
tahu nak cerita apa ni, Din. Tengok member tu tengah pasang meja seseorang, kesian je. Kita orang dekat base camp ni baru beli barang sikit-sikit kan. Jadi beli meja, beli karpet, beli whiteboard apa semua, saya pasang sikit. Ada duit profit, beli sikit. So, nanti ada member nak lepak, ada kawan-kawan nak datang belajar, bolehlah guna tempat ni. Cikgu candle dummy sekali. Dummy saya ni, saya nak daily macam ni. Saya nak candle dummy daily macam ni terus. Puas hati. Ku kat Radin, ku kat office ni seorang layan market. Mel lah sini kat cyber ni, tidur sini. Din, kat mana tempat cikgu tu? Dekat Cyberjaya. Kat Cyberjaya. Nanti ku datang office lepak sana. Kalau macam tu, esok lepas main bola lepak sini pun tak apa. Jauh tu nak balik Rawang. Jauh balik Rawang tu. Sekejap, korang chat lagi sangat. Okey, Azrul, kancing tu saya TP30. Ya, boleh, sila-sila. Macam saya cakap tadi, Econis memang saya prepare untuk swing. Okey, siapa ingat saya ada share pasal RM, MM, TM, PM, 4M tu kan? So salah satunya kita nak bersedia dalam market, kita tahu RM dulu. Okey. Jadi macam saya dah tahu saya punya modal untuk kali ni £1,000. Tapi £1,000 tu saya nak buat macam mana? Saya nak terus letak. Sebabnya tadi saya nampak setup swing dekat daily. Okey. So itu RM. Jadi saya letakkan £1,000 tu bukannya £1,000 tu semua yang ada dekat account bank saya. Okey. Saya korek bawah tilam, ambil RM50, RM100, pinjam duit bini, okey. Untuk deposit £1,000 tak. Jangan buat macam itu. Elakkan. Lagi-lagi pinjam duit kawan ke untuk trade, elakkan. So sebaik-baiknya based on RM risk management, kita gunakan modal yang kita sedia untuk loss. Sedia untuk kita risikokan. So macam ni saya risikokan around RM5,200. Okay, so itu modal yang saya sediakan. Sedia untuk risiko. Okay. Bila dah sedia kat RM tu, masuk ke MT4, kita gunakan money management yang betul. So macam mana money management yang betul? First, tengok pada cara trading kita, teknik kita ataupun strategi kita apa yang kita nak buat. So macam saya tadi, saya dah plan awal-awal strategi saya untuk kali ni, mau duit saya ni RM5,000 lebih untuk swing. Okey. Kemudian bila dah masuk dalam MT4, saya boleh nampak kan risiko saya sekiranya market against secara teknikal, the reverse kena stop loss ataupun saya loss maksimum pun dalam £300. So agak-agak saya boleh santai tak? Saya boleh tidur tenang tak? £300 je. Maknanya 30% je daripada modal saya. So kalau against, saya cari setup lain. Kemudian, so macam mana MM tu money management? Kita cari kawasan yang betul, letakkan lot yang betul. Saya tak ada terus letak kat sini lot 10 lot. 10 sen. Saya tak letak satu lot. Okey, sebabnya saya tahu kalau letak saya satu lot, akaun tak dapat tampung floating sampai atas ni. Okey. Joe Branco, itu tadi. Money management. Lepas tu time management. So macam akaun ni ataupun strategi ni, untuk time management saya memang saya nak masuk di time frame daily. Okay, filter time frame kecil H1, okay, H4 ke, cari zone-zone yang sesuai, letak PO ke, masuk instant ke, and then santai. Ya, itu saja. Itu time management. So dari segi PM iaitu psychology management, saya dah nampak apa saya buat dalam trading. So dia akan membantu saya punya mindset, okay, saya punya environment apa semua, dia akan bantu saya. Saya ada satu account trading yang berisikokan 30%, around £300. So apa-apa kalau loss pun £300. Jadi panggil psikologi kita tak terganggu dengan keadaan market, insya-Allah. So itu konsep 4M yang saya gunakan. Tunggu kejap Pak Cik, jangan tutup Zoom dulu, tunggu dia lebih 3050. Dari tadi nak tutup tak jadi ya. Boleh lepak kat markas nanti Pak Cik, insya-Allah boleh. Set masa ke apa semua. Boleh lepak. Lagi jap. Boleh nanti ikut tidur sana, insya-Allah boleh. Radin nanti esok aja. Kendal dummy tamak tu. Senang. Daily terus. So esok tunggu result dia. Cikgu, badminton ada ke? Ada, tapi dengan tim lain. Saya main badminton tapi saya main dengan budak-budak kampung kat Banting.
dengan budak-budak. Tapi diorang umur 16 tahun, 17 tahun apa sekali smash. Sakit hati betul. Kalau dengan tim dengan WAC rasanya ada tim-tim badminton. Hentak Nasdaq pula. Okay, sila. Thanks Pakcik layan saya dapat berasa alhamdulillah. Tahniah Jaron dimurahkan rezeki. Moga terus konsisten. Bola ni perut dah ke depan cikgu pancit. Ya, tengok saya bagi komen sikit-sikit. Dapur tak berasa cikgu. Masa tak berasa. Cikgu buatkan dia saya set TP 30,000. Boleh P 3250. 32,500. Fly ke? Dia dah touch 3050. Okey. Okay guys, itu je kot untuk malam ni. Close all sudah, masih nak recover lagi. Okay, slow. Relax. Kalau korang lost, betul kadang saya sendiri pun kadang saya tersilap strategi. Okay, kadang saya ter-overload. Okay, tapi ni untuk diri saya. Even saya ter-overload, saya lost ke saya MC, saya dalam keadaan RM yang betul, risk management yang betul. Okay, so punca saya kesilapan biasa kat money management yang salah. Okay, money management. Contoh kadang saya deposit lah akaun 10 pound ke, tapi saya hentak macam akaun 100 pound. Okay. Deposit akaun 100 pound tapi hentak macam 500 pound. So kat situ money management penggunaan lot yang salah. Kadang teknik tu dah betul, marking kita dah betul, view market kita dah betul, tapi disebabkan pengurusan lot kita yang salah, akaun burst awal. Okay. So kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, insya-Allah jumpa malam esok. Malam esok kita harus main bola. Dah lama tak main bola dia. Bulan 1 hari tu sebab layan live trade. Minggu ni pun sama. Insya-Allah esok Cikgu Iman cover. Insya-Allah Cikgu Iman. Okay.